Dan untuk kita sebagai peringatan, terutama sekali usia kita yang dah menjangkau ke 50 lebih, yang dah pencen, Allah bagi peluang lagi beribadah. Jangan bila pencen kerja, ibadah pun pencen. Itu je jangan. Patut bila dah pencen, waktu itulah kita kena memperbanyakkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Carilah ilmu walau di mana kita berada. Ilmu, tempat ilmu tu dah banyak, tapi tak nak cari. Bila ada masalah, masuk dalam Facebook, jaga awak. Awak tanggung dosa saya kerana saya tak boleh sembahyang Jumaat. Ada kuliah agama tak mau dengar kan? Bila macam tu suruh orang tanggung. Kan ada dengar tak dalam Facebook? Tengok tak? Ada. Awak tanggung. Yang datang lambat apa? Udahlah usia saya rasa lebih 60 rasanya orang tu. Lebih 60, kerja apa lagi? Duduk kat rumah, jaga cucu. Datanglah surau awal-awal pagi. Masjid buka 12.15 ya. Datang 12.15 kat pagar tu. Tunggu nak masuk. Apa masalah? Ini datang pukul 1.30. Orang dah nak semayang. Lepas tu viral kat orang. Ni datang cari ilmu. Sebab itu kalau kita tengok bagaimana Abu Darda berkata, 3 perkara yang menyebabkan aku ketawa dan 3 perkara yang menyebabkan aku menangis. Itu Abu Darda. 3 perkara, benda menyebabkan dia gelak ketawa, tapi bukanlah macam kita gelak tu al-qahqahatu minasyaitan kan. Ketawa berdekah-dekah macam syaitan, daripada syaitan tu. Kita gelak lupa dunia, lupa Allah. Astaghfirullahalazim. Ni apa yang pertama antaranya, orang yang mengejar dunia padahal kematian sedang mengejar dia. Kita kejar dunia, gaji dah ada, pencen pun banyak, berbelas ribu, cari lagi duit, cari lagi harta, kejar dunia. Nak ke mana? Kita tak perasan ke bahawasanya belakang kita itu malaikat maut kejar kita. Cuma tunggu masa je. Sebab tu pernah berlaku kepada Nabi Daud kan, tak silap saya kisah kan. Malaikat suka jumpa dia. Dia tanya, malaikat maut nak ambil nyawa aku ke? Weh, kalau kita lari keliling kampung, lama dia kata, ya, tapi bagilah aku peringatan dahulu. Malaikat kata, ya, aku bagi engkau 3 peringatan sebelum aku ambil nyawa. Kemudian malaikat ulang-ulang, satu hari dia jumpa Nabi Daud. Dia kata, ya Daud, aku nak ambil nyawa kau. Dia kata, malaikat, mana tanda-tanda yang kau janji dengan aku? Dia kata, ada. Yang pertama, uban. Mereka tengok atas kepala ada uban. Sekarang banyak ustaz minyak tak mau bagi jadi uban. Yang pertama. Yang kedua, nampak uban sikit, yang cabut uban sikit atas kepala. Suruh bini cabut uban. Yang kedua, bongkok dah belakang kau. Bongkok tak belakang orang tua, bongkok. Yang ketiga, tenaga dah tak ada. Itu pun nafsu kata, kuat lagi. Dulu aku boleh panjat pokok kelapa, cuba suruh sekarang. Ni peringatan yang Allah bagi kat kita dah banyak. Takkan lupa lagi. Penyakit dah banyak. Tuan-tuan mungkin sikit, saya baru 4, sikit baru saya kan? Sikit Allah bagi peringatan kat kita. Kita ingatlah nak ke mana kita. Ni yang kedua, individu yang ketawa terbahak-bahak tapi dia tidak tahu adakah Allah itu redha atau memurkainya. Seronok kan, lupa
istighfar, astaghfirullahalazim. Aku lupa tadi rupanya, ni baru ingat. Ambil peringatan. Tapi kita ketawa tu, adakah Allah redha atau Allah murka? Ni kita tengok. Yang ketiga, individu yang lalai padahal Allah tidak pernah lalai padanya. Kita lalai tak? Kita lalai tak? Lalai. Waktu mana lalai? Cuba tanya orang yang bekerja. Waktu mesyuarat, cuba tengok. Iblis kata sekejap, Zuhur panjang lagi, nun pukul 4:30 baru habis, kan? Lambat lagi solat. Teruskan. Di situ dia bukan kira ketua dia ustaz ke, bapa ustaz ke, mak ustaz ke, dah. Kalau engkau seorang yang istiqamah pada salat, tak kira dia orang biasa ataupun dia ustaz. Kalau dia ketua, tetap dia berhenti sekejap, pergi solat. Mana lebih besar? Kerja ke Allah? Kerja ke Allah? Allah dah lebih besar. Kerja Allah bagi kat kita. Duit Allah bagi kat kita. Kesihatan Allah bagi kat kita. Nak apa lagi? Bersyukur. Solat. Bukan lama pun buat. Ni Allah tak pernah lalai. Kita yang lalai. Tengok TV, lalai juga. Kan? Nak cerita yang diminati. Kita kena tengok. Ini kita takut. Benda yang Abu Darda bagi ini, kita tengok apa yang berlaku, apa yang dia cakap, memang terkena atas kepala saya dan tuan-tuan dan puan-puan. Cuma kita ambil pengiktibaran untuk kita, di mana kita. Abdul Hamid bin Mahmud Al-Mughli berkata, ketika saya duduk bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tiba-tiba datang kepadanya beberapa orang dan berkata kepada Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Iaitu Abdullah bin Abbas. Jadi datang satu rombongan haji menceritakan bahwasanya bila mereka sampai di daerah Zatis, ada seorang rakan mereka meninggal dunia. Ini dia cerita kepada Ibnu Abdullah ni, rombongan haji tadi. Kenapa? Ada sesuatu di situ. Dia kata seorang ini meninggal dunia, maka mereka gali kubur. Bila gali kubur, nak letaknya seorang mayat tadi yang mati tu ke dalam kubur, ada ular. Bila ada ular, diangkat balik mayat, letak ke atas, gali tempat lain. Ada beberapa, dia cerita 2-3 lubang yang digali, semuanya ada ular. Jadi bila cerita kepada Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas kata, kalau kamu gali seluruh dunia pun, tetap akan jumpa ular untuk mayat tadi. Maka mereka tanamlah, mereka simpanlah mayat tadi bersama ular tadi. Wallahu alam, apa yang dia buat, apa yang dia lakukan semasa dia hidup, ni orang yang mati tadi. Maka bila rombongan haji ini selesai menunaikan haji, mereka balik jumpa dengan isteri si mati. Bagi tahu, kata si suami dia dah mati, tetapi ketika kami menggali kubur, kami nak letak mayat suami kamu, ada ular dalam tu. Dia tanya, apa yang suami dia buat waktu dia hidup? Apa dia buat? Dalam kitab Tanbihul Ghafil ini dia cerita apa yang dia buat. Maka jawab si isteri tadi, suami dia peniaga.
Maka kalau kita peniaga itu berhati-hati. Peniaga, dia kata suami dia menjual gandum, dia jual seguni gandum, tapi dia ambil sedikit gandum tu untuk dimakan. Dalam guni tu, guni ni, maka dia ambil separuh, ambil sikit di atas tu untuk makan, kemudian dia ambil tangkai-tangkai gandum tadi, dia letak di dalam, bagi cukup. Kalau dia 10 kg, 10 kg. Jadi hasil tadi dia makan. Itulah yang menyebabkan dia disiksa dalam kubur. Maknanya dia meniaga dan menipu pembeli, maka dia dapat tu habuan yang Allah bagi dalam kubur. Kita berhati-hati. Kalau kita meniaga, kalau udah sekilo tu lebihkan sikit. Tak apa, anggap sedekah kalau dia lebih, tak ada masalah. Jangan takut terkurang. Kalau terkurang, masalah untuk diri kita. Kita meniaga kan, untung juga, insya-Allah untung. Allah bagi. Orang sentiasa bersedekah, Allah bagi keuntungan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti satu saja Abu Atiyah, apakah yang boleh dia banggakan dari saripati air mani yang dia diciptakan? Lalu pantaskah dia berbangga hati tidak punya kuasa untuk mendahului? Ini Abu Atiyah cakap. Maknanya kita nak bangga apa? Kita datang daripada setitis air mani. Kalau air mani itu jatuh ke tanah, itik pun tak sudu. Tak sudu. Kita nak bangga apa? Kan, saya pernah cerita dahulu, kita bangga macam mana sekalipun, tetap dia ada kait mengait. Siapa angkat kita? Mesti orang bawah. Kan? Menjadi ketua pun diangkat. Ni dari saya pula. Sewaktu dilahirkan, kita dibantu. Sewaktu kita, mak kita beranak kita, bukan orang lelaki beranak lah, no? Orang lelaki pandai mengandung je, beranak tak ada. Kalau beranak tu something lah, no? Mungkin dia body je lelaki kan, tapi dia wanita. Sewaktu kecil dia dibantu. Sewaktu kecil dia dibantu, mana nak basuh air kencing, nak basuh najis, nak mandi, semua dibantu. Ibu dia bantu, atau kakak, ataupun abang keluarga. Sewaktu belajar juga dibantu. Siapa bantu? Keluarga dan guru-guru, nak mendapatkan sedikit ilmu. Sewaktu dinaikkan pangkat atau jawatan, dibantu orang. Nak naik pangkat sarjan, kena ambil kursus, kan? Tak lulus, bantu juga nak raih, kan? Kalau pemeriksa tak raih, lulus tak? Tak lulus, dibantu lah tu. Sewaktu mati juga dibantu. Boleh ke orang mati tu, tak apa aku mandi sendirilah, malu aku mau pegang kemaluan aku, basuh kemaluan aku, malulah kamu tengok badan aku, malulah kamu kafankan aku, malulah aku kamu menyembahyangkan aku, menyembahyangi aku, malulah aku kamu masukkan aku ke dalam kubur. Kita dibantu sampai ke tahap itu. Jadi apa yang kita nak banggakan? Nak bangga di mana? Semua dibantu. Apa yang kita nak bangga? Semua dibantu orang. Maka sebaik-baiknya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikan kita, Allah yang memberikan kita semua nikmat dan rahmat. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ketahuilah bahwasanya kalau hati kita keras,
Hati kita kadang-kadang keras kan, marah kat orang itu, nak kita semua betul. Pastilah, ketahuilah, nak dilembutkan hati yang keras ada beberapa perkara. Yang pertama, cuba pergi kubur. Jadilah penggali kubur, mintalah. Kat penggali kubur tu macam 2 hari 3 hari lepas ada orang meninggal kan, bawa balik daripada hospital Manjung ke sini kan, terus ke kubur. Jadi penggali kubur, tengok macam mana rasa insaf tu datang. Kalau kita selalu ke kubur, rasa insaf tu datang. Cuba kita bermonolog dengan diri kita bila kita berada di kubur. Macam mana kalau aku berada dalam kubur sekarang? Apa yang aku dapat buat? Apa amalan yang aku nak bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak mempersembahkan kepada Allah? Amalan apa aku nak sembah ya Allah? Mana amalan aku? Sedangkan dalam hati aku penuh dengan riak. Mana amalan? Yang kedua, kita hadir kepada majlis agama yang diadakan, insya-Allah. InsyaAllah kalau orang datang majlis-majlis agama, lembut hati dia, insyaAllah. Dia akan ingat, ya Allah Tuanku, malam ni aku dapat satu pengajaran. Bagaimanakah kalau aku ini seorang peniaga, seringkali menipu orang, seringkali mengurangi timbangan. Apa yang aku nak buat? Dah banyak aku dah tak kenal orang, aku dah tak tahu orang. Siapa yang aku tipu? Bertaubat. Allah Maha Pengampun. Lepas tu jangan buat lagi. Ini tahu buat, bukan taubat, tahu buat. Tinggal. Yang ketiga, mendengar nasihat-nasihat ulama. Kita pandai, motor sakit, motor rosak, pergi cari tukang pomeng. Rumah rosak, rumah bocor, panggil tukang kayu. Masalah agama bukan tanya ulama atau orang yang ada ilmu, tapi tanya WhatsApp dengan Facebook. Tu yang masalahnya. Maka jawapan dia macam-macam. Mula jadi, hai mana mufti-mufti, sunyi sepi, kenapa tak buka masjid? Zaman Nabi orang tak semayang jarang-jarang, orang semayang rapat-rapat. Dahulu pun aku pernah dengar saf, rapatkan kaki. Sekarang jarang-jarang kan. Mufti mana peranan? Tu orang kata belajar, baru dapat. Ni kita kata, kalau sakit tentang agama tak faham, tanya orang yang faham agama. Bukan tanya tukang kebun, bukan tanya tukang besi. Tukang kebun kalau kamu tanya buat landscape, okey lah, bolehlah dia buat, itu kerja dia. Ni kita kata. Yang keempat, mendengar cerita orang saleh. Dan yang kelima, mengingati orang mati. Mengingati mati, bukan minta mati, ingat mati. Allah terkejut tengah malam, alhamdulillah, jaga lagi aku, sihat lagi aku. Takut nanti terkejut-terkejut, Allah, malaikat munkar nakir di ujung kaki. Macam mana? Ni kita beringat. Sebab tu tidur kita mengucap dulu, apa masalah kan? Mana tahu dalam tidur kita mati. Ini tengok Facebook sampai terlena, mengucap Facebook. Tinggalkan. Ada keterangan bahawa bumi ini tiap hari berseru sampai 5 kali.
hai anak Adam, anda berjalan di atas bahuku dan kembalimu di dalam perutku. Kita tengok lima-lima ni dulu. Kedua, hai anak Adam, anda makan berbagai macam makanan di atas punggungku, dan anda akan dimakan ulat di dalam perutku. Yang ketiga, hai anak Adam, anda tertawa di atas punggungku dan akan menangis di dalam perutku. Yang keempat, hai anak Adam, anda bergembira di atas punggungku dan akan berduka di dalam perutku. Dan yang terakhir, hai anak Adam, anda berbuat dosa di atas punggungku, maka akan tersiksa di dalam perutku. Sebab tu kadang-kadang bila orang mati, kita baca doa kan, Allah maj'al qabrahu raudatan min riyadil jannah kan. Faham lah kan? Yang tak faham, apa tu imam tu baca, aku semua amin ni aja kan. Sebab tu kadang-kadang lebih baik baca bahasa Melayu ya. Minta, ya Allah, ya Tuhan kami, terangilah kubur si Hashim, lapangkanlah kuburnya, jadikanlah kuburnya sebahagian daripada taman-taman syurga. Kan kita terasa tak bila masuk? Tadi kalau baca Allah ja'al qabrahu radatan min riyadil jannah, tak rasa apa kan? Sebab kita tak ambil tahu kan. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan kau jadikan kuburnya sebahagian daripada lubang-lubang api neraka. Maka lubang api neraka kalau dia jadi, masuklah yang kelima ini, maka Allah menyiksa kita. Tu baru dia hantar lubang sikit je, hantar asap api neraka pun dah cukup lah kan. Dan jangan engkau gelapkan kubur, jangan engkau sempitkan kubur, dan jangan engkau himpitkan kubur sehingga tulang belulangnya bercantum, patah. Ini siksaan. Seronok kat dunia, apa kita nak buat ustaz? Masa dunia lah kita happy, disco kan, karaoke, pencin esok kita pergi masjid. Nak mula datang masjid, kena mula awal kena mula awal. Kalau lambat, takut tak sampai. Kena jejak sikit. Dia jangan macam sekarang mengejut. Hari ni berapa Syaban? 3 Syaban. Nak tunggulah pada malam 1 Ramadan. Rasa masjid tutup kot, dia kira penuh ruang ni je kot. Kalau boleh semayang sampai keluar, bolehlah kita tengok waktu itu orang punya ramai datang ke masjid atau ke surau-surau. Kenapa? Adakah dia nak pergi ibadah atau itu satu budaya? Budaya ke ibadah? Dia macam satu budaya, kejutan budaya, trauma pula, teruja. Ramadan, pertengahan Ramadan tinggal berapa banyak? Hujung Ramadan boleh bilang tiang pula banyak daripada orang. Dia jadi budaya. Sama dengan masjid atau surau waktu PKP. Teruja nak datang masjid dengan surau. Hak orang selalu datang tak boleh datang, kena balik sembahyang kat rumah. Tu imam pusing-pusing belakang, tahu kau nak kenal orang kat belakang. Sebab PKP. Bila PKPB dah boleh ruang dia penuh, agak-agak penuh orang. Boleh bilang. Ni Allah uji sedikit sahaja kat kita. Boleh bilang.
Ingat, insya-Allah tuan-tuan, saya rasa malam ni setakat itu saja dahulu. Kalau kita tengok, mungkin kita akan sambung pada bulan hadapan, insya-Allah. Sekiranya masih ada ruang di bulan Ramadan, kita sambung lepas raya. Itu pun seandainya Allah bagi kesempatan untuk diri saya dan tuan-tuan masih lagi diberi nyawa, insya-Allah. Ya. Apapun, kita mohonlah pengampunan kepada Allah. Insya-Allah kita sudahi kitab kita pada malam ini dengan membaca doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan ni'ama kafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim karimis sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim, ajarkanlah kami yang lemah ini untuk melihat jalan keluar dari semua masalah yang membelenggu kami ya Allah. Bukakanlah hijab kepada kami yang tak mampu melihat setiap kebaikan pada kejadian dan takdir-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, takdirkanlah yang baik-baik untuk diri kami ya Allah. Janganlah Kau menguji kami pada apa yang tidak mampu kami lalui ya Allah. Bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu untuk kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbul Jalil, sejahterakanlah untuk kami dengan kesihatan yang baik ya Allah, supaya dengannya kami dapat beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa kami ya Allah, kerana kami terlalu banyak berdosa kepadamu ya Allah. Kami lupa akan Engkau ketika sihat ya Allah. Kami ingat padamu ketika kami sakit ya Allah. Kami lupa kepadamu ketika kami senang ya Allah. Dan kami ingat kepadamu ketika kami ditimpa kesusahan dan kecelakaan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami lupa kepadamu di saat kami gembira ya Allah. Kami ingat kepadamu ketika kami sedih dan kecewa ya Allah. Kami habiskan usia muda dengan keseronokan dunia ya Allah. Kami mula mengingatimu ketika usia kami sudah tua ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah semua dosa kami yang telah kami lakukan semenjak kami kecil sehingga sekarang ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk melawan hawa nafsu dan dunia yang sentiasa melalaikan kami daripada mengingatimu ya Allah. Ya Allah ya Ghafur, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Setiap titik susu ibu yang mengalir dalam tubuh badan kami ya Allah, Kau gantikanlah dengan kebajikan untuknya yang boleh membawanya ke syurga Firdaus-Mu ya Allah. Ya Allah, pada setiap keringat yang mengalir pada tubuh ayah kami ya Allah, dalam mencari sesuap nasi dan rezeki kepada keluarga kami ya Allah, Kau gantikanlah dengan keampunan yang membawanya juga ke syurga-Mu ya Allah. Sesungguhnya pengorbanan ibu bapa kami tidak akan kami mampu membalasnya ya Allah. Bahkan terkadang mereka hidup dalam kesusahan dan kesempitan hanya untuk membesarkan kami, sedangkan kami pada ketika ini berada dalam kesenangan dan kemewahan ya Allah. Ya Allah ya Karim, seandainya mereka pergi meninggalkan kami pada saat ini ya Allah, Kau lapangkanlah kubur mereka ya Allah. Kau terangilah kubur mereka ya Allah. Kau hiasilah kubur mereka dengan taman-taman syurga-Mu ya Allah. Kau berikanlah kegembiraan kepada mereka sehingga ke jannah-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan Kau sempitkan kubur mereka sehingga tulang belulang mereka patah ya Allah. Jangan Kau jadikan kubur mereka sebahagian daripada kawah-kawah api neraka yang membakar ya Allah. Jangan Engkau siksa ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah ya Aziz, kurniakanlah kepada kami jiwa yang tenang dan tenteram ya Allah. Hiasilah kami dengan sifat syukur, redha, sabar, ikhlas, amanah dan bertanggungjawab ya Allah. Kau jauhilah kami daripada sifat ujub, riya, takabur, fitnah,
mengadu domba, bersangka buruk dan khianat ya Allah. Ya Rashid, Ya Salim, jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesusahan ya Allah, maka Engkau bantulah mereka ya Allah. Jika ada di kalangan kami mereka yang bersedih hati ya Allah, berikanlah ketenangan dan jalan keluar ya Allah. Jika ada di kalangan kami mereka yang berhajat dengan keperluan ya Allah, maka tunaikanlah hajat mereka dengan kecukupan dan keperluan ya Allah. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan ya Allah, maka Engkau sembuhkan mereka agar mereka dapat beribadah bersama kami ya Allah. Jika ada di kalangan kami mereka yang menderhaka kepada ibu bapa ya Allah, atau kurang dalam melayani mereka ya Allah, maka ampunilah kami ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang taat dan berbakti kepada ibu bapa ya Allah. Ya Allah, bantulah kami dalam menjalankan urusan agama ya Allah. Elokkanlah urusan dunia kami yang padanya tempat kami mencari hidup ya Allah. Elokkanlah urusan akhirat kami yang pada tempatnya kami akan kembali selama-lamanya ya Allah. Jadikanlah kehidupan kami sebagai tambahan segala kebaikan dan kematian kami sebagai tempat beristirahat ya Allah. Sesungguhnya kami ingin kembali dengan jiwa yang tenang ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.